Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama-sama dalam siaran Guru Maib di Perumedia Tajdid dan juga Jabatan Mufti Negeri Perlis. Dan insya-Allah untuk perkongsian kita pada kali ini, kita masih lagi ingin membahaskan tentang amalan-amalan yang dianggap sunnah dalam masyarakat. Jadi perbahasan kita sambungan daripada part yang pertama dan juga part yang kedua yang sudah disampaikan oleh saya pada minggu lepas. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan masuk ke satu amalan yang ada sedikit perbincangan berkenaan dengannya. Walaupun sebahagian mengetahui tentang hakikatnya, tapi masih lagi ramai mereka yang tidak jelas tentang isu ini. Jadi kalau kita lihat dalam perbahasan kita pada hari ini, kita akan bahas satu tajuk, iaitu salat sunat sebelum Jumaat. Ini ialah satu perkara yang mungkin biasa kita dengar. Tapi sejauh manakah perbahasan tentang isu ini? Kalau kita lihat apa yang disebutkan di sini, kebiasaannya selepas daripada Bilal melaungkan azan pertama pada hari Jumaat, ramai jemaah salat Jumaat akan bangun menunaikan salat sunat 2 rakaat. Ramai menganggap salat sunat tersebut sebagai salat qabliyah Jumaat, sebagaimana salat zuhur yang mempunyai salat sunat qabliyah, maka salat Jumaat pun juga sama. Pemahaman ini menjadi pegangan majoriti masyarakat, sama ada mereka memang belajar atau sekadar mengikut-ngikut orang lain. Orang bangkit untuk salat, maka dia pun akan bangkit untuk melakukan salat itu. Memandangkan mazhab umum yang digunakan di Malaysia ini ialah mazhab Syafi'i, kita ingin melihat sejauh manakah amalan ini bersandarkan ijtihad daripada mazhab Syafi'i ataupun tidak. Pertama sekali, persoalan berkenaan dengan amalan ini ialah salat Jumaat itu adakah benar ia mempunyai sunat qabliyah sebagaimana zuhur. Sebelum kita panjangkan perbahasan dalam masalah ini, kita semua tahu bahawasanya azan Jumaat hanya dilaungkan sekali sahaja di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada azan yang kedua dilaungkan. Azan yang dilaungkan ketika itu ialah azan apabila khatib telah naik ke mimbar dan memberi salam. Jadi itu ialah azan menunjukkan masuknya waktu zuhur. Daripada hal ini dapat kita faham bahawa baginda tidak menunaikan salat sunat, kerana apabila Bilal melaungkan azan, selepas daripada itu Rasulullah terus sahaja berkhutbah dan semua para jemaah menekuni khutbah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu amalan yang jelas dan umum. Kita dapat lihat dalam riwayat disebutkan seperti itu. Jadi kita lihat hadis-hadis berkaitan salat sebelum Jumaat ini, adakah terdapat hadis-hadis dalam bab ni? Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan seperti adanya salat yang disunatkan secara khusus untuk ditunaikan sebelum Jumaat. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar, kata Nafi', kana Ibnu Umar yutilu as-salata qabla al-jumu'ati wa yusalli ba'daha rak'atain fi baitihi wa yuhaddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dhalik. Maksudnya,
Ibnu Umar biasa memanjangkan salat sebelum Jumaat dan salat selepas Jumaat 2 rakaat di rumahnya. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sedemikian. Ini riwayat daripada Nafi' dan ianya juga diletakkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abi Daud. Okey. Hadis ini dari segi penilaiannya kalau kita lihat, ianya dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, Syuaib Al-Arnaud. Namun demikian, perkataan Ibnu Umar yang mengatakan bahawa Nabi melakukan sedemikian, maksudnya ialah baginda menunaikan salat selepas Jumaat di rumahnya. Adapun sebelum Jumaat, ianya adalah riwayat yang mauquf, iaitu ianya hanyalah perbuatan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bukanlah beliau menyandarkan perbuatan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dari segi penjelasan lafaz athar ataupun kata-kata yang disebutkan oleh Ibnu Umar tu sendiri daripada Nafi'. Selain pada tu ialah hadis Ibnu Abbas. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarka'u qabla al-jumu'ati arba'an la yafsilu fi syai'in minhunna. Maksudnya baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa salat 4 rakaat sebelum Jumaat, tidak dipisahkan antaranya dengan salam. Hadis ni kalau kita lihat diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan beliau, At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir, dan hadis ini penilaiannya yang disebutkan oleh para ulama, ianya ada sedikit kecacatan, iaitu ada seorang perawi yang bernama Mubashir bin Ubaid Al-Qurashi, yang mana beliau ialah seorang yang matruk, mungkarul hadis dan ditohmah sebagai seorang yang berdusta. Dan antara yang menilai sedemikian ialah Imam Ahmad, Al-Bukhari, Abu Zur'ah, Daruqutni dan juga Abu Hatim. Jadi hadis ini terlalu lemah sebagaimana nilaian Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahullah, ianya tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga daripada Ibnu Mas'ud, kata beliau, annahu kana yusalli qabla al-jumu'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Maksudnya sesungguhnya baginda Nabi salat 4 rakaat sebelum Jumaat dan 4 rakaat selepasnya. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat. Hadis ini juga kalau kita lihat dinilai oleh para ulama ianya bermasalah. Seperti mana yang disebut oleh Ibnu Hajar tentang hadis ini, sanadnya lemah dan terputus. Yang sahih ialah hadis tersebut ialah mauquf kepada Ibnu Mas'ud, iaitu ianya adalah perbuatan Ibnu Mas'ud, bukannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Ibnu Hajar lagi yang disebut dalam Fathul Bari, dia sebut warawahu Abdul Razzaq an Ibni Mas'udin mauqufan wa huwa shawab. Daripada Abdul Razzaq meriwayatkan dalam musannaf beliau daripada Ibnu Mas'ud secara mauquf, dan inilah yang betul. Jadi kita boleh tengok dalam permasalahan isu ni tentang salat sunat sebelum Jumaat, bukan salat sunat sebelum Zuhur, ada beberapa hadis yang selalu dijadikan sandaran. Antaranya adalah hadis Ibnu Umar daripada Nafi' seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan juga hadis daripada Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang mana diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat. Jadi kita dah jelaskan penilaian para ulama dan masalah yang ada pada hadis-hadis tersebut. Jadi sekarang ni kita nak bahas tentang perbezaan pandangan para ulama mengenai hukum salat sunat sebelum Jumaat ini. Para ulama secara umumnya ada berbeza pandangan dalam isu ini. Apakah salat yang dilakukan sahabat sebelum Jumaat itu, adakah ianya salat qabliyah ataupun salat sunat mutlak semata-mata? Jadi pandangan yang pertama yang disebutkan oleh sebahagian para ulama ialah tidak ada salat sunat qabliyah Jumaat. Itu pandangan yang pertama, yang mana pandangan ini dipegang oleh mazhab Ahmad dan dipegang oleh kebanyakan ashabnya, iaitu ulama yang cenderung kepada mazhab Hambali. Selain pada itu, Ibnu Taimiyah pun menyebutkan ini juga adalah pandangan Imam Asy-Syafi'i dan kebanyakan ashab Asy-Syafi'i. Antara sandaran pandangan ini ialah pertama, hadis Ibnu Umar yang menceritakan tentang sunan rawatib yang dilakukan oleh Nabi. Jadi kumpulan pertama ni pandangan diorang berpegang dengan satu hadis yang mana hadis ni riwayat daripada
Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, kata Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla adh-dhuhri rak'atain wa ba'daha rak'atain wa ba'da al-maghrib rak'atain fi baitihi wa ba'da al-'isha'i rak'atain wa kana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarifa fa yusalli rak'atain. Maksud dia, sesungguhnya Rasulullah sentiasa salat sebelum zuhur 2 rakaat, selepasnya pula 2 rakaat, selepas maghrib 2 rakaat di rumahnya, selepas isyak 2 rakaat, dan baginda tidak salat selepas Jumaat sehingga baginda pulang ke rumah dan salat 2 rakaat di rumah. Ini yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi dalam hadis ini Ibnu Umar menerangkan baginda salat sebelum dan selepas zuhur. Adapun salat Jumaat hanya salat sunat selepas Jumaat sahaja. Di hujung hadis tu disebut wa kana la yusalli ba'dal jumu'ati hatta yansarifa fayusalli raka'atain. Dan Nabi tidak akan salat selepas pada salat Jumaat sehinggalah Nabi sampai ke rumah dan Nabi salat 2 rakaat itu di rumah. Itu pandangan kumpulan yang pertama. Jadi daripada hadis ni Ibnu Umar dia sebutkan bahawasanya tidak ada salat sunat qabliyah Jumaat, yang ada hanyalah ba'diyah sahaja, dan hanya salat sunat selepas Jumaat sahaja. Jika ada salat sebelum Jumaat, pastilah akan disebut secara jelas macam mana yang disebutkan dalam perbahasan salat sunat qabliyah dan ba'diyah zuhur. Tapi disebutlah hadis ni hanya selepas daripada Jumaat sahaja. Okey. Azan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dilaungkan sekali sahaja, iaitu semasa khatib telah naik ke atas mimbar dan memberi salam. Selepas azan, khatib yakni Rasulullah akan terus berkhutbah. Jika ada salat sunat qabliyah Jumaat, Nabi tidak akan meninggalkannya dan pasti baginda menyuruh para sahabat bangun untuk menunaikannya. Okay, jadi ini hujah yang digunakan oleh kumpulan ataupun pandangan yang pertama yang mengatakan tidak ada qabliyah Jumaat itu. Okay. Pandangan yang kedua mengatakan disunatkan salat sunat qabliyah Jumaat. Okay. Pandangan ini kalau kita lihat ianya menjadi pegangan sebahagian ulama mazhab Syafi'i dan juga Ahmad. Okay. Itu yang kalau kita tengok dalam Majmu'ul Fatawa oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia sebut benda yang sama. Maknanya dia datangkan 2 pandangan. Antara sandaran pandangan ini ialah sebagaimana dalil-dalil yang telah disenaraikan sebelum ni. Namun demikian, kebanyakan dalil yang dijadikan sandaran itu ialah lemah. Dan jika ianya sahih sekalipun, ianya menunjukkan ataupun tidak menunjukkan ianya adalah salat sunat qabliyah Jumaat. Tapi ia menunjukkan salat sunat mutlak sahaja ataupun salat sunat qabliyah zuhur sebenarnya. Itu seperti mana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi dalam kitabnya Tarhut Tathrib. Apa yang disebut sini? Wa hadhihi al-umur allati istudilla biha ala sunnatil jumu'ah qablaha in kana fi kullin minha ala infiradihi nadharun famajmu'uha qawiyyun yad'ufu ma'ahu inkaruha wa aqwa ma yu'aridu dhalik annahu alaihi salatu wassalam lam yakun yu'adhanu fi zamanihi yawmal jumu'ati ghairu adhanin wahidin fi awwali waqtin wa huwa 'ala al-mimbar wa dhalika al-adhan ya'qubuhu al-khutbatu thumma as-salatu fala yumkinu ma'a dhalika an yaf'alaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala ahadun min ashabihi wa bil jumlati fal mas'alatu mushkilah. Apa yang disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi dalam Tarhut Tathrib fi Syarh At-Taqrib, dia kata semua dalil-dalil yang menjadi sandaran untuk menyokong adanya sunat sebelum Jumaat, sekalipun dalil ini jika bersendirian ianya tidak kuat, tetapi apabila dikumpulkan ianya menjadi kuat, susah untuk diingkari. Paling kuat pun untuk menafikannya ialah azan pada zaman Nabi tidak ada kecuali satu azan, iaitu pada awal masuk waktu yang baginda telah berada di atas mimbar. Azan tersebut selepasnya ialah khutbah, kemudian salat. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menunaikan salat qabliyah. Dan secara ringkasnya, masalah ini seperti mana yang disebutkan oleh Al-Iraqi, muskilah, ianya satu yang susah ataupun bermasalah. Okay. Jadi daripada orang kata apa perbahasan kita ni,
kesimpulan dalam isu salat sunat qabliyah sebelum Jumaat ni, kalau kita lihat, yang pertama, wallahu a'lam, secara umumnya salat sebelum Jumaat sememangnya dilakukan oleh para sahabat. Okay. Dan mungkin juga dilakukan oleh baginda, sebagaimana ada kebarangkalian daripada hadis Ibnu Umar yang menceritakan hal tersebut. Maknanya sahabat memang melakukannya, tapi ianya kalau nak disandarkan pada Nabi, ianya masih lagi di atas kebarangkalian. Okay. Yang kedua, namun adakah salat tersebut ialah salat sunat qabliyah? Wallahu a'lam, apa yang terzahir ialah salat yang dilakukan oleh para sahabat ialah salat sunat mutlak, bukannya salat sunat qabliyah. Oleh kerana itu diriwayatkan mereka mendirikan salat dengan rakaat yang tidak sama jumlahnya antara satu sama lain. Ini menunjukkan ianya adalah salat sunat mutlak. Perbuatan para sahabat dalam hal ini tidak menunjukkan kepada sunat qabliyah Jumaat. Sebaliknya, ianya dilakukan sebelum masuk waktu zuhur. Okay. Jadi itu perbahasan yang kita dapat lihat sebagai kesimpulan. Dan yang ketiga, kalau kita lihat, jika dilihat daripada dalil, daripada kedua-dua pendapat ataupun kedua-dua kumpulan ulama pun sebenarnya, tidak ada yang menunjukkan yang ianya adalah salat sunat qabliyah Jumaat. Sebenarnya ianya ialah benda lain. Okay. Jadi cadangan di sini, kalau kita lihat secara umumnya, semua masjid di Malaysia secara umumnya dilaungkan 2 kali azan pada hari Jumaat. Kecuali di Perlis lah. Perlis dilaungkan hanya sekali saja azan. Jadi tidak timbul lagi isu salat sunat qabliyah Jumaat itu. Iaitu pertama bagi masjid lain ataupun tempat lain, iaitu pertama ketika masuk waktu dan kedua ketika imam naik ke mimbar. Ini umum tempat-tempat lain. Okay. Antara 2 azan Jumaat tersebut, salatlah seberapa banyak yang kita mahu, iaitu salat sunat mutlak, bukannya salat sunat qabliyah. Wallahu a'lam. Itu cadangan je lah. Okay. Yang demikian kerana tidak sabit perkara tersebut dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Jadi itu benda kita dapat lihat sebagai penjelasan umum yang dapat kita simpulkan di sini. Ianya lebih kepada salat sunat mutlak sahaja sebenarnya. Tidak dapat kita pastikan setelah kita melihat perbahasan para ulama di sini, ianya ialah salat sunat qabliyah secara pasti disebutkan, melainkan salat yang umum dilakukan oleh para sahabat, dan kebarangkalian kata-kata ataupun perbuatan Ibnu Umar yang mengatakan baginda melakukannya pun masih lagi belum jelas. Okay. Tapi umum kita mengetahui ianya ada 2 pandangan dalam isu ni, iaitu pandangan pertama yang mengatakan tidak ada, pandangan kedua yang menisbahkan ianya sebagai qabliyah Jumaat dan disunatkan untuk kita lakukannya. Dan kita dah sebut tadi hadis-hadisnya, dan kita dapat kesimpulan di sini, pandangan dalam isu ni ialah 2 pandangan, tapi yang lebih tepat dan lebih rajih di sini ialah pandangan yang mengatakan tidak ada. Kalau ada pun, yang dilakukan oleh para sahabat itu ialah salat sunat mutlak sahaja. Okay. Jadi itu amalan yang pertama dalam perbahasan kita. Okay. Seterusnya perbahasan kita sambung lagi dengan satu lagi amalan yang juga tersilap sangka oleh sebahagian masyarakat. Okay. Iaitu salat hormat waktu. Okay. Perbahasan salat hormat waktu ni, kalau kita lihat, ianya, sebab apa kita bahas? Sebab ianya telah menjadi kebiasaan yang berlaku, terutamanya bagi sebahagian orang yang bermusafir. Sama ada dalam penerbangan, mereka ini menyangka bahawasanya kewajipan salat telah gugur, maka berpadalah dia berniat untuk qada setelah sampai ke destinasi yang dituju, dan ada sebahagiannya melakukan salat hormat waktu. Antara sebab yang kita dapat lihat kenapa mereka tidak salat ataupun mereka memilih untuk salat hormat waktu, ialah kerana salat yang didirikan dalam penerbangan, dalam perjalanan atas kenderaan ni, pertama dia tidak jelas menghadap kiblatnya. Yang kedua, mungkin kebolehan untuk bersuci itu tidak terlalu luas ataupun tak mampu untuk bersuci, serta bukan dalam keadaan sama ada berwudu atau tayamum pada waktu itu. Okay. Jadi kita selalulah dengar istilah salat hormat waktu ni. Okay. Dan dikatakan tidak sah salat di atas kapal terbang kerana tidak cukup syarat.
perlu kita melakukan salat hormat waktu dan kemudian mengqadanya semula. Ini benda yang kita selalu duk dengar lah. Okay. Pertama sekali, adakah kebiasaan ini ianya berasas? Itu yang nak kita bahas dulu. Okay. Perlu kita cermati beberapa panduan menunaikan salat bagi mereka yang bermusafir, khususnya yang menggunakan kapal terbang ni. Pertama, jika kita yakin bahawa penerbangan akan sampai ke destinasi dengan kadar waktu yang dia sempat untuk salat di lapangan terbang, atau salat waktu kedua bagi yang boleh dijamakkan seperti zuhur dan asar, adalah lebih baik untuk salat di lapangan terbang berbanding di atas kapal terbang. Okay. Jadi kalau dia dapat pastikan kata apa, kemampuan itu, maka aula untuk dia salat sebelum daripada dia naik kapal terbang tu. Okay. Yang kedua, jika kita tahu bahawa waktu salat akan habis sebelum kita sampai ke destinasi, wajib untuk salat di atas kapal terbang menurut pandangan jumhur para ulama. Okay. Sekalipun ada syarat yang tidak cukup seperti berubahnya kiblat ketika salat, namun adakah salat itu sah atau sekadar salat untuk menghormati waktu dan wajib diqadha semula apabila sampai ke destinasi. Okay. Jadi secara umum jumhur mengatakan bila mana kita dah tahu perjalanan kita tu akan menyebabkan waktu salat tu akan habis, maka kita salatlah walaupun berada di atas tempat yang tak cukup syarat salatnya. Macam dalam kapal terbang ni ialah isu menghadap kiblat lah. Okay. Jadi perselisihan para ulama mengenai salat tidak cukup syarat ni, kalau kita lihat. Okay. Dalam kitab-kitab fiqh, biasanya perbahasan ini dia akan sebut dengan nama faqidut tahurain, iaitu yang bermaksud tidak ada kemampuan untuk bersuci menyebabkan tak boleh nak salat. Okay. Inilah persoalannya yang menjadi perselisihan di kalangan ilmuwan mazhab yang 4 khususnya, dan mazhab-mazhab lain secara umumnya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu sendiri terdapat perbezaan pandangan di kalangan ilmuannya. Okay. Pendapat yang menjadi pegangan muktamad mazhab ialah wajib salat sekalipun tidak cukup syarat sebagai menghormati waktu salat, dan wajib mengqadanya semula selepas itu. Ini sebahagian pandangan muktamad dalam mazhab, iaitu mazhab Syafi'i. Jadi salat hormat waktu pada asasnya adalah pegangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Okay, jadi ada sebahagian ataupun benda ni ada disebut dalam mazhab lah. Okay. Sekalipun begitu, kalau kita lihat dianya pandangan muktamad salat hormat waktu ni, menurut Imam An-Nawawi, yang mana kalau kita lihat dia sebut dalam kitab dia Al-Minhaj, syarah kepada Sahih Muslim, pendapat yang paling kuat dalilnya ialah seorang itu wajib salat walaupun tidak cukup syarat dan dia tidak perlu qada. Maknanya dia salat atas kapal terbang, tidak ada yang namanya salat hormat waktu. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ia juga merupakan pegangan murid kanan Imam Syafi'i, iaitu Imam Al-Muzani. Ini benda yang dapat kita lihatlah. Okay. Pendapat ini berdasarkan beberapa sandaran dalil. Antaranya kisah para sahabat yang berada di luar kawasan. Setelah masuk waktu salat tetapi air tidak dijumpai untuk berwuduk, mereka pun bersalat tanpa wuduk. Setelah pulang, mereka bertanya pada baginda tentang hal itu. Setelah itu barulah turunnya ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan tayammum. Jadi hadis tu cerita pada kita para sahabat yang tak tahu lagi tentang tayammum ni, mereka salat walaupun pada waktu tu mereka tu faqidut tahurain, iaitu mereka tidak ada kemampuan untuk bersuci sama ada dengan air ataupun dengan tayammum. Apa yang boleh difahami daripada kisah ini ialah para sahabat salat dalam keadaan tidak cukup syarat sah, iaitu tidak bersuci kerana ada keuzuran ataupun tidak menjumpai air. Dan Nabi SAW tidak menyuruh mereka salat semula, menunjukkan kepada kita salat mereka sah dan tidak perlu diulang sekalipun syarat sah salat tersebut tidak dipenuhi. Okay. Jadi kesimpulan daripada perbahasan kita ni, kalau kita dapat lihat, yang pertama ialah wajib salat sekalipun syarat sah salat itu tidak dipenuhi. Dan yang kedua, ulama berselisih pandangan, adakah salat yang tidak cukup syarat sah itu wajib diulang ataupun tidak. Okay. Pertama tadi kita dah sebut, wajib salat walaupun syarat sah tidak dipenuhi. Tak kira lah nama dia salat hormat waktu ke ataupun salat waktu tu pun, tapi hukumnya ialah wajib walaupun syarat sah tidak cukup, iaitu tidak ada kemampuan untuk bersuci. Cuma ulama berselisih pendapat bila mana kita salat dalam keadaan kita tak mampu bersuci ataupun kita tak mampu melaksanakan semua syarat sah salat tu,
adakah salat tu perlu diulang balik ataupun tidak? Itu sahaja perbahasannya. Okay. Jadi wallahu a'lam, kalau kita lihat salat yang tidak cukup syarat sah kerana keuzuran untuk memenuhinya adalah sah dan tidak perlu diulang berdasarkan kisah para sahabat tadi. Di samping inilah yang wajib difahami daripada prinsip fiqh yang menyatakan setiap muslim itu mentaati Allah sekadar kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi. Namun demikian, jangan pula dikatakan yang salat hormat waktu itu ialah bid'ah ataupun benda yang ditokok tambah ataupun tidak sunnah ataupun sebagainya. Dan kalau kita dah dengar perbahasan tadi, kita akan dapat lihat bahawasanya ianya masih lagi dalam ruang lingkup khilaf yang dibenarkan. Dan orang yang menunaikan salat hormat waktu melakukannya kerana bertaklid kepada mazhab tertentu atau mereka lebih yakin dengan sandaran pandangan tersebut, seperti mana yang kita sebut tadi, ianya disebut sebagai pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Okay. Jadi kesimpulan berkenaan dengan isu ni ialah bahawasanya salat hormat waktu itu diperselisihi oleh para ulama tentang sejauh mana kita perlu qada ataupun tak perlu qada. Itu saja isu dia. Okay. Adapun masuk waktu, kita wajib salat walaupun kita tidak cukup syarat sah salat. Secara umumnya ialah faqidut tahurain, iaitu kita tidak mampu bersuci, ataupun untuk orang yang bermusafir menggunakan kapal terbang, penerbangan ni ialah isu menghadap kiblat tu sendiri. Okay. Jadi perbahasan kita pada kali ini ialah dua isu, dua amalan. Yang pertama ialah salat sunat qabliyah sebelum Jumaat, yang sebelum ni kita selalu dengar, bahkan orang gembar-gemburkan isu ni. Secara umumnya kita dah jelas. Dengan perkongsian kita ni kita dapat jelas setakat mana perbahasan tentang isu ni. Kita tak dengar jauh-jauh saja yang hanya sekadar berita atas angin mengatakan benda ni boleh dibuat ke, tak boleh dibuat ke. Tapi perbahasan yang kita sebutkan tadi, yang rajihnya pandangan pertama ialah tidak dibuat, kerana kebanyakan riwayat ialah Nabi pada azan yang pertama masuk waktu Zuhur pada hari Jumaat itu, Nabi sudah berada di mimbar, dan selesai daripada azan Nabi terus berkhutbah. Okay. Cuma ada perbuatan sebahagian para sahabat, dia melakukan salat sunat. Cuma diperselisihi salat sunat itu adakah ia salat sunat qabliyah Jumaat ataupun salat sunat mutlak. Yang dah kita bahas tadi, kebanyakan pandangan mengatakan ianya ialah salat sunat mutlak. Okay. Dan yang kedua ialah isu salat hormat waktu, yang mana kita tahu ianya ialah merupakan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, dan berkenaan dengan qada ataupun tidak bila mana kita selesai ataupun telah melakukan salat hormat waktu tu. Okay. Jadi alhamdulillah untuk perkongsian kita pada kali ini, rasanya kita berpada dengan dua amalan tu saja. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbahasan seterusnya untuk amalan-amalan lain, untuk kita lebih jelas tentang isu-isu yang dipandang oleh sebahagian orang, adakah ianya sunnah ataupun tidak sunnah, ataupun bagaimana di sisi para ulama. Jadi setakat itu saja perkongsian kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia dapat kita sekali lagi bersama dalam siaran live guru majlis daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis, dan juga dibawakan siarannya oleh
Pro Media Tajdid, dan kita masih lagi perbahasan sambungan kita berkenaan dengan amalan-amalan yang dianggap sunnah dalam masyarakat kita. Okay. Yang mana pada siang tadi kita dah bahas dua amalan, iaitu tentang salat qabliyah Jumaat, adakah ia sabit ataupun tidak, dan juga isu salat hormat waktu. Dan pada malam ni kita akan bahas lagi perbahasan, iaitu berkenaan dengan salat jamak takhir tidak ikut turutan waktu. Jamak takhir tidak ikut turutan waktu. Okey. Kita tengok apa yang disebutkan di sini. Kebiasaan yang difahami dan yang diamalkan oleh sebahagian masyarakat apabila mereka bermusafir, kemudian apabila hendak menunaikan salat jamak takhir, salat yang akan ditunaikan terlebih dahulu ialah salat yang kita guna istilah salat tuan rumah. Okay. Isu dia saya nak bagi gambaran kepada para pendengar sekalian. Bila mana satu orang dia bermusafir, dia pilih untuk jamak takhir. Contoh, dia nak jamak takhir Zuhur dan Asar. Okay. Bila mana sampai di destinasi perhentian mana-mana, berhenti untuk salat jamak takhir. Okay. Maknanya waktu tu ialah waktu Asar lah, waktu yang kedua. Okay. Bila mana dia berhenti untuk salat jamak takhir itu, dia biasa akan salat, dia akan salat mana? Dia akan salat salat Asar dulu. Lepas tu baru dia salat Zuhur. Sebab dia rasa dia berada pada waktu Asar, jadi dia jamak takhir ni dia kena buat Asar dulu, lepas pada tu baru dia Zuhur. Okay. Kebanyakannya orang akan buat lagu tu. Okay. Dan istilah yang digunakan ialah salat tuan rumah oleh sebahagian orang. Tuan rumah ni maksudnya waktu tu waktu mana? Waktu Asar ke ataupun waktu Isyak ke? Jadi kita akan salat yang tu dulu. Okay. Ini contoh tadi dah clear lah yang saya bagi tu. Okay. Secara peribadinya lah, secara umumnya, saya sendiri kerap kali menghadapi situasi seperti ini. Kerap kali menghadapi situasi seperti ini. Maknanya akan ada orang bila mana kita salat, dia akan lebih prefer untuk salat macam tu. Maknanya jamak takhir dia akan dahulukan salat Asar ataupun salat Isyak. Okay. Dan mereka menyangka ini ialah pandangan mazhab. Adakah kebiasaan ini tepat sebagaimana pandangan mazhab Syafi'i ataupun sebenarnya macam mana? Okay. Kalau kita lihat hadis-hadis yang berkaitan turutan salat jamak takhir ni, hadis yang menjadi asas dalam masalah turutan dalam salat jamak takhir ini ialah perbuatan Nabi di Muzdalifah ketika mana Nabi menunaikan Hajjatul Wada, haji yang terakhir. Macam mana Nabi buat? Nabi tunaikan salat jamak takhir dengan Nabi tunaikan salat maghrib dahulu sebelum menunaikan salat Isyak 2 rakaat secara qasar. Okey. Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan jamak takhir. Dia akan dahulukan salat yang kita belum lagi tunaikan waktu tu, baru dia salat yang sekarang ni waktu apa? Okay. Maksudnya sekarang tu waktu Asar, Nabi akan buat Zuhur dulu, lepas tu baru Asar. Sekarang tu waktu Isyak, Nabi akan buat Maghrib dulu, barulah Nabi akan buat Isyak. Okay. Nabi menunaikan salat jamak takhir mengikut turutan asal dan bukannya mendahulukan salat yang pada waktu tu. Okay. Kita tengok dari segi pandangan mazhab dalam isu ni. Daripada kisah ini, para ulama secara umumnya bersepakat bahawa salat pada asalnya ditunaikan mengikut turutan. Cuma berlaku sedikit perbezaan pandangan. Adakah ianya menjadi syarat atau tidak? Okay, maksudnya, adakah ianya menjadi syarat salat jamak seperti itu? Maksudnya, kalau kita tunaikan salat Isyak terlebih dahulu, sah ataupun tidak salat jamak takhir kita tu. Okay. Sebahagian mazhab menganggap tertib kepada salat jamak takhir adalah syarat, tidak sah dan perlu diulang. Ini sebahagian kata lagu tu. Apa yang disebutkan oleh Al-Mardawi dalam kitab dia Al-Insaf fi ma'rifat ar-rajih min al-khilaf, fi ma'rifat ar-rajih min al-khilaf. Okay. Fa innahu yushtaratu bainahuma mutlaqan
ala sahihi minal madhhabi wa alaihi aktsarul ashab. Okey, maksudnya disyariatkan tertib antara keduanya menurut pandangan yang sahih dalam mazhab, dan ianya adalah pandangan majoriti ashab. Okay, maknanya majoriti mengatakan bahawasanya kena tertib. Adapun dalam mazhab Syafi'i, tertib ketika salat jamak takhir adalah sunat dan ianya hanyalah mustahab sahaja. Tertib dalam salat jamak takhir ianya sunat dan ianya ialah mustahab. Tetapi tidak menjadi syarat sekiranya seseorang salat jamak takhir dan tidak mengikut tertib, salatnya sah. Itu di sisi mazhab Syafi'i. Okay. Kata An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, wa nassa alaihi Syafi'i annaha kullaha mustahabbatun laysat biwajibatin falau tarakaha kullaha sahhal jam'u. Syafi'i menyatakan bahawa semuanya itu, iaitu jamak, mestilah mualah ataupun tertib, ianya adalah mustahab dan bukannya wajib. Kalau seseorang itu meninggalkannya, sah salat jamaknya. Okay, jadi pandangan di sisi mazhab, kalau kita tak ikut turutan pun, maka ianya sah di sisi mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, walaupun ianya tidak disyaratkan ataupun diwajibkan, tapi ia dituntut dan disunatkan untuk mengutamakan salat yang utama dulu, mengikut tertib. Walau bagaimanapun, jika seseorang itu sampai di sebuah masjid untuk jamak takhir, ketika itu jemaah masjid sedang menunaikan salat isyak, maka diutamakan untuk mengikut jemaah dahulu. Kalau kita sampai di masjid itu orang tengah salat fardhu isyak, kita ni datang nak jamak takhir, kita ikutlah salat isyak, lepas tu baru kita buat maghrib. Tapi kalau semua dah selesai, kita kumpulan kita saja, maka kita buat dengan cara dahulukan ikut turutan, maknanya ikut tertib asal dia. Okay. Jadi itu cara yang sebenarnya yang dilakukan bila mana kita nak, orang kata apa, kita nak salat jamak takhir ni. Okay. Jadi selesai untuk perbahasan tentang, orang kata apa, amalan salat jamak takhir ni, macam mana turutan dia. Tidak ikut turutan waktu, boleh ataupun tidak, sah ataupun tidak. Maknanya pandangan yang disebutkan di sini, ada sebahagian para ulama mengatakan bahawasanya ianya syarat, dan ada yang mengatakan mustahab, dan Syafi'i mengatakan ianya ialah mustahab sahaja. Okay. Seterusnya, amalan yang akan kita bahaskan hari ini ialah bacaan khusus dalam sujud sahwi. Bacaan khusus dalam sujud sahwi. Okay. Sujud sahwi ini kita nak define dulu, definisikan apa dia sujud sahwi. Sujud sahwi ialah 2 kali sujud yang disyariatkan sekiranya seseorang yang sedang bersalat kemudian dia terlupa sesuatu. Contoh, dia terlupa jumlah rakaat, tertinggal perkara wajib, ataupun dia teringat selepas salat ada rukun yang tertinggal ketika salat sebentar tadi. Maksudnya dah habis salat baru teringat. Okay. Jadi itu ialah sujud sahwi. Sujud sahwi ni kita buat bila mana kita terlupa sesuatu dalam salat, sama ada sunat, kata apa, sunat hay'ah ataupun kata apa, rukun. Okay. Bilakah seseorang itu perlu melakukan sujud sahwi? Okay. Sebelum kita membincangkan berkaitan bacaan ketika sujud sahwi ini, mungkin perlu kita melihat dulu secara sepintas lalu tentang bilakah seseorang itu perlu sujud sahwi. Okay. Ringkasnya ada 3 sebab sujud sahwi dituntut untuk dilakukan jika berkaitan dengan rukun. Okay. Pertama, bila kita kena sujud sahwi ialah bila mana berlaku penambahan rukun. Contohnya, satu orang dia salat, dia tertambah rakaat. Situasi ini terbahagi kepada 2. Yang pertama, teringat ketika dalam salat, maka dia perlu meninggalkan rakaat tersebut, dia terus duduk tasyahud akhir, kemudian dia sujud sahwi kalau dia tertambah rakaat. Okay. Lepas tu dia teringat selepas selesai salat, baru teringat dia semayang tadi lebih 1 rakaat, maka dia terus sujud sahwi dan beri salam. Okay. Itu yang pertama, tertambah rukun, sama ada dalam salat ataupun selepas salat. Kaifiat dia kita dah sebut tadi. Yang kedua ialah seseorang itu bila mana dia syak tentang sesuatu,
Adakah dia salat 3 rakaat atau 4 rakaat? Justru dia perlu mengambil bilangnya sedikit, tambah 1 rakaat lagi, kemudian dia sujud sahwi sebelum salat. Okay. Yang ketiga, mengurangkan rukun. Contoh, seseorang tu tertinggal rukun secara tidak sengaja atau terlupa. Terbahagi pada 2. Okay. Yang pertama, teringat ketika mana masih salat. Contohnya satu orang salat, dia tertinggal rukuk pada rakaat kedua. Dia tak rukuk, dia terus sujud. Rukuk pun tak, iktidal pun tak, terus sujud. Situasi ni jadi 2. Okay. Yang pertama, jika dia teringat ketika atau selepas rukuk pada rakaat seterusnya, maka rakaat kedua itu terbatal, rakaat seterusnya itu menjadi ganti. Contoh, dia terlupa rukuk pada rakaat kedua, pada waktu dia sedang rukuk untuk rakaat ketiga, dia teringat waktu tu. Bila mana dia teringat waktu tu, rakaat tadi batal, rakaat yang sekarang dia berada ini adalah rakaat yang kedua. Dan bila mana dia salat, nanti dia kena tambah lagi, dan dia selesai tu dia kena sujud sahwi sebelum salam. Okay. Yang kedua, dia teringat sebelum sampai kepada rukun itu atau rakaat seterusnya, dia perlu kembali kepada rukun yang tertinggal, sambung salat seperti biasa, setelah itu sujud sahwi sebelum salam. Jadi dia kena kembali balik. Okay. Seterusnya, teringat setelah selesai salat. Contoh yang dibawakan di sini, contohnya fikri tertinggal 1 rakaat, selepas selesai salat baru dia teringat. Situasi ini juga terbahagi kepada 2. Yang pertama, fikri itu teringat selepas salat, tetapi dalam tempoh yang pendek, contohnya sejurus selepas salam. Dalam situasi ini perlu segera menggantikan rakaat yang tertinggal, kemudian duduk tasyahud akhir, sujud sahwi dan memberi salam. Okay. Yang kedua, sekiranya fikri teringat selepas salat tapi dalam tempoh yang lama. Contohnya selepas salat dia pergi makan ke kedai, kemudian baru teringat dan seterusnya, salatnya telah terbatal dan perlu diulangi semula. Begitu juga jika tertinggal salat sunat ab'ad. Tertinggal sunat ab'ad, bukan salat sunat. Tertinggal sunat ab'ad seperti tasyahud awal, juga dituntut untuk kita sujud sahwi. Okay. Jadi ini perbahasan tentang sujudus sahwi. Okay. Seterusnya, perbahasan para ulama berkaitan dengan sifat sujud sahwi itu macam mana. Okay. Sifat sujud sahwi, setelah dibincangkan, kita dah bincang di keadaan situasi macam mana seorang tu dia perlu sujud sahwi, para ulama menyatakan bagaimana sifat sujud sahwi yang hendak dilakukan. Apakah bacaannya? Secara umum, para ulama menyatakan bahawa sifat sujud sahwi adalah sama seperti sujud yang lain dalam salat, termasuk bacaan. Sifat dia sama. Okay. Kita tengok nukilan yang disebutkan oleh Zakaria Al-Ansari dalam Asna Al-Matalib. Apa dia kata? Wa kayfiyatuha kasajdatai as-salati yajlisu muftarishan bainahuma kama marra fi sifati as-salati wa ya'ti bi dhikri as-sujudi lis-salati fihima. Dan kaifiat sujud sahwi itu seperti sujud salat, duduk iftirash antara keduanya sebagaimana yang dinyatakan dalam bab sifat salat, zikir dan bacaan, yakni zikirnya ialah sama seperti bacaan sujud salat. Okay. Jadi itu yang kita boleh tengoklah. Okay. Sifat dia sama 2 kali dan dia punya bacaan pun sama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ataupun subhana rabbiyal a'la. Okay. Namun para ulama dalam mazhab Syafi'i kebanyakan yang menukilkan bahawa sebahagian ulama menganjurkan juga membaca zikir yang biasa kita belajar sejak daripada kecil lagi, iaitu satu bacaan yang berbunyi subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Bacaan. Kita fokus pada bacaan sujud sahwi ni. Okay. Kebanyakannya kita mungkin beramal dengan cara tu. Okay. Hal ini kerana bacaan atau zikir ini sesuai dengan situasi yang berlaku, di mana kita terlupa lalu kita memuji-muji Allah yang suci daripada sifat lalai, lupa dan tidur. Adakah tasbih ini sabit daripada hadis? Okay. Dan kalau tengok benda ni disebut dalam Syarhul Kabir oleh Imam Ar-Rafi'i, Rawdatul Talibin oleh Imam An-Nawawi, Mughnil Muhtaj oleh Syarbini dan lain-lain kitab dalam mazhab Syafi'i, dia sebut bacaan sujud sahwi ni seperti itu. Adakah tasbih ini sabit daripada hadis? Okay. Tasbih atau zikir ini wallahu a'lam ianya tidak sabit daripada hadis. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani
ketika menyatakan komentar terhadap perkataan Imam Ar-Rafi'i, dia kata qauluhu sami'tu ba'dal a'immati yahki annahu yustahibbu an yaqula fihima subhana man la yanamu wa la yashu ay fi sajdatay sahu qultu lam ajid lahu aslan. Kata beliau Imam Ar-Rafi'i, Imam Ibn Hajar dia bawa nukilan Imam Ar-Rafi'i, dia kata aku mendengar sebahagian para imam menukilkan bahawa dianjurkan untuk disebut pada kedua sujud sahwi subhana man la yanamu wa la yashu. Aku yakni Ibn Hajar berkata perkataan itu ataupun tasbih itu la asla lahu, lam ajid lahu aslan, aku tak dapati baginya asal, maknanya tidak ada hadis dalam bab ni. Secara asasnya jelas bahawa tasbih yang biasa kita ungkapkan ketika sujud sahwi adalah tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kesimpulan dia, kita buat kesimpulan di sini. Ada 5 kesimpulan di sini yang kita boleh sebut. Sujud sahwi dilakukan kerana berlaku sama ada tertambah atau syak atau terkurang rukun. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat dan tata cara sujud sahwi adalah sebagaimana sujud salat yang lain. Jadi dia sama. Okay. Yang ketiga, bacaan ketika sujud sahwi adalah seperti bacaan ketika sujud yang lain. Itu pun. Yang keempat, tasbih subhana man la yanamu wa la yashu itu tidak sabit daripada Nabi SAW, tetapi para ulama menganjurkan bacaannya kerana bersesuaian dengan keadaan di mana kita terlupa ketika salat. Justru kita pun menyucikan Allah daripada sifat alpa dan juga lalai. Dan yang kelima ialah sebaiknya kita kekalkan bacaan sebagaimana sujud yang lain kerana tidak sabit bacaan tasbih yang biasa diamalkan itu. Okay. Jadi untuk sujud sahwi, bacaan sujud sahwi ni kalau kita lihat yang tepatnya ialah bacaan subhana rabbiyal a'la. Adapun nak baca subhana man la yanamu wa la yashu itu dari segi orang kata apa, anjuran para ulama tu memang kita tak nafikan dia ada. Dan pemilihan perkataan tu dilihat sebagai pemilihan perkataan yang sesuai lah dalam bab ni. Tapi dari segi asalnya ianya tidak ada. Okay. Seterusnya, amalan yang ketiga untuk perbahasan kita pada kali ini, membaca ayat terakhir daripada surah Al-Isra ayat 111 selepas pada salam. Okay. Para imam di sebahagian masjid, bila mana selesai salam, kita akan tengok dia akan baca ayat ni. Apa ayat tu? Iaitu ayat yang berbunyi wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Okey. Ayat yang terakhir surah Al-Isra ni, waktu dia sapu muka ke, kalau dia jenis yang sapu muka lah. Okey. Dia akan baca perkataan ni ataupun selesai dia sapu muka tu dia akan baca ayat ni. Okey. Ayat ni akan dibaca terlebih dahulu sebelum istighfar dan zikir-zikir lain. Sebelum daripada zikir lepas salat yang nak dibaca tu, dia akan baca. Okay. Pertama sekali kita nak bahas, adakah bacaan ini diambil daripada petunjuk Nabawi? Ada ataupun tidak daripada Nabi tentang isu ni? Wallahu a'lam, sekadar yang kita lihat, pencarian yang kita lihat, tidak didapati adanya hadis yang menunjukkan Nabi SAW ataupun para sahabat membaca ayat ini sejurus lepas salam daripada salat. Okay. Juga didapati daripada mana-mana perbahasan berkaitan masalah ini dibincangkan oleh sekalian mazhab yang diiktiraf seperti mazhab yang 4. Okay. Adapun hujah sebahagian golongan yang mengatakan apa masalahnya kalau kita nak baca sedangkan ia ayat Al-Quran, kenapa tak boleh dibaca? Ataupun kenapa cuba nak cerita, nak cakap benda ni? Okay. Perkataan ni kalau tengok, dia bukanlah satu hujah. Dia hanyalah satu alasan yang awalnya kita dapat lihat dia macam nak melengahkan, tapi akhirnya dia akan menyebabkan segala pertambahan akan dibenarkan ataupun akan berjalan dalam masyarakat jika sekiranya kita menggunakan hujah ini. Okay. Yang akhirnya dia akan menutup keaslian agama. Justru persoalan daripada mana bacaan ini boleh dikhususkan selepas salam diajukan kembali kepada mereka yang mengamalkannya.
Mungkin saja saya tidak menemuinya secara umumnya, dan tidak ketahuan saya bukan bererti ianya tiada. Boleh jadi ianya diketahui ataupun ada bagi orang yang mengamalkannya. Maknanya kita sebut tak ada ni mungkin dengan kadar sempitnya carian kita. Namun begitu, jika tidak diketahui wujud ataupun tidak, atau maknanya benda ni masih lagi ragu-ragu jelas ataupun tidak, maka kembali kepada hukum asal dalam ibadah ialah ianya dilarang. Kita balik kepada hukum asal, satu benda tu ialah al-man'u, iaitu dilarang, sehingga datangnya dalil yang memerintahkannya. Okay. Jadi itulah sebahagian perbahasan yang kita dapat lihat tentang isu ni, iaitu membaca ayat terakhir daripada surah Al-Isra selepas daripada salam ini. Ini satu perkara yang tidak sabit hakikatnya. Okey. Jadi itu amalan yang kata apa, yang ketiga yang kita bahas. Okey. Jadi alang-alang bila mana kita dah bercakap tentang isu ni, jadi saya nak tambah juga satu lagi amalan yang terakhir dengan kesempatan yang ada ni, iaitu isu menyapu muka selepas daripada salat, seperti mana sebahagian kita melakukannya. Okay. Sebahagian kita bila mana selesai salat kita akan sapu muka. Okay. Pertama kita nak bahas wujud ataupun tidak hadis berkaitan. Okay. Sekadar yang kita dapat cari, kita dapat lihat ada satu riwayat lah yang dinisbahkan, iaitu riwayat yang disebutkan oleh Abu Nu'aim al-Asfahani dalam kitab dia Tarikh Asfahan. Dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Anas bin Malik, idza qada salatahu masaha jabhatahu bi kaffihi al-yumna thumma amarraha ala wajhihi hatta ya'ti biha ala lihyatihi. Okay. Tentang isu sapu muka ni lah. Okay. Rasulullah SAW bila selesai salat, baginda akan menyapu dahinya dengan tapak tangan kanan, kemudian melakukannya ke seluruh muka sehingga janggutnya. Okay, ini dikatakan satu riwayat yang dinisbahkan tentang isu ni. Okay. Kita tengok penilaian para ulama. Okay. Ini yang saya ambil daripada satu kitab, nama dia Al-Mughni Liddu'afa oleh Az-Zahabi. Dia kata hadis ini dinilai palsu oleh sebahagian para ulama kerana seorang perawi dalam rantaian sanadnya iaitu Daud bin Al-Mihbar. Sebahagian menilainya sebagai terlalu lemah. Imam Ahmad ketika ditanya oleh anaknya Abdullah bin Abdullah tentang Daud Al-Mihbar, bila mana Abdullah anak Imam Ahmad tanya, apa Imam Ahmad buat? Dia tergelak dan mengatakan bahawa Daud itu tidak tahu apa-apa tentang hadis. Kata Imam Al-Bukhari, Daud Al-Mihbar adalah munkarul hadis. Ini yang disebutkan dalam Tarikh Al-Kabir. Kata Az-Zahabi, Ibn Hibban berkata bahawa Daud memalsukan hadis. Para ulama sepakat meninggalkan hadisnya. Okay. Jadi hadis ini sahaja yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW tentang meraut muka selepas daripada salat ini. Okay. Jadi kita dah sebut tadi hadis tentang isu ni ialah hadis yang palsu. Okay. Jadi pandangan para ulama, perbuatan ini kalau kita tengok ianya tidak ada asal, melainkan ada satu riwayat Nabi menyapu muka kerana ada kesan tanah. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ra'aitu Rasulullah SAW yasjudu fil ma' wat-tin hatta ra'aitu athar tin fi jabhati. Aku melihat Rasulullah SAW itu sujud di atas air dan tanah liat sehingga aku melihat kesan tanah di dahinya. Kalau yang tu adalah riwayat yang mengatakan disapu. Okay. Adapun disapu setiap kali salat, maka ianya tidak ada riwayat yang jelas ataupun riwayat yang dijadikan sandaran yang kuat dalam bab ni. Bahkan ianya adalah satu benda yang palsu lah hakikatnya. Okay. Jadi kita balik kepada kaedah yang asal. Bila mana ianya tidak jelas, maka kita tak lakukan melainkan ada keperluan. Okay. Jadi itulah sebahagian perbahasan yang kita bahas dalam bab ni, dalam perbahasan kali ini, iaitu 4 amalan yang kita sebut tadi. Iaitu apa dia? Yang awal tadi yang kita bahas ialah berkenaan dengan isu salat jamak takhir tidak ikut turutan, dan yang kedua ialah isu berkenaan dengan
bukan penambahan, bacaan ketika mana sujud sahwi. Bacaan ketika mana sujud sahwi, jauh mana bacaan ketika mana sujud sahwi ni, dan juga membaca ayat terakhir selepas kita beri salam tu, baca ayat terakhir daripada surah Al-Isra dan menyapu muka. Jadi 4 amalan yang kita bahas pada malam ni, dan setakat tu sajalah kita punya perbahasan. Moga Allah Ta'ala beri kepada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.